panduan penyediaan slide pembentangan akhir latihan industri ataupun Viva. Okey, dia punya course code dia adalah CIG 4013. Betul ya 4013? Okey, latihan industri iaitu seminar. Okey, sebagai pengenalan, persembahan akhir latihan industri adalah salah satu elemen penilaian yang menyumbang markah sebanyak 50%. Ya, persembahan akhir ni adalah 50%. Panduan penyediaan slide pembentangan akhir ini adalah bertujuan untuk memberi panduan lengkap dan tersusun mengenai aspek yang terpenting sahaja dalam penyediaan slide pembentangan. Okay, maksudnya slide ni kita tak boleh pandang ringan lah. Sebab apa? Sebab slide ni lah yang akan menuntun, yang akan guide awak masa persembahan akhir nanti. So bila slide tu berterabur, maknanya nanti awak punya presentation pun akan berterabur. Sebab slide pun dia memainkan peranan yang penting terhadap penilai awak nantilah. Pelajar dikehendaki menyediakan satu slide yang baik dan mudah dibaca sebelum pembentangan akhir LI yang akan berjalan pada bila tarikh dia? Siapa tahu? Bila tarikh Viva? 10-11 November. 10 dan 11 November. 10 dan 11 November. Kandungan slide pembentangan akhir LI adalah salah satu aspek yang penting dalam penilaian pemarkahan. Kita pergi seterusnya. Format slide pembentangan. Ini penting sila take note. Bahan pembentangan bergantung kepada bahan yang perlu dibentangkan oleh pelajar. Format slide pembentangan hendaklah mempunyai perkara-perkara berikut. Ini adalah perkara-perkara yang mesti ada dalam slide pembentangan awak. Yang pertama mesti ada muka hadapan. Yang kedua ada pengenalan. Yang ketiga ada latar belakang firma. So yang ini disebabkan awak tak pergi ke JTB. So macam mana latar belakang kolej ke macam ni? Izzah? Miss Izzah ada tak? Ya, saya. Yang latar belakang firma nanti kita nak buat macam ni? Latar belakang firma ni patutnya cerita pasal company yang korang pergi LI, tapi ada yang antara korang yang tak pergi firma kan. Yang tu nanti saya akan check balik dengan Puan Akmal, akan bagi tahu balik. Seterusnya adalah ringkasan aktiviti mingguan. Yang kelima, laporan teknikal. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang ketujuh adalah komen dan cadangan. Saya akan terangkan satu persatu lah. Yang pertama adalah muka hadapan. Muka hadapan ni slide yang pertama lah. So mesti ada logo rasmi kolej. Ini logo rasmi kolej. Siapa yang tak ada nanti boleh copy paste daripada slide ni. Ambil logo ni. Yang kedua, maklumat pelajar. Nama penuh, nombor matrik, program pengajian dan semester yang keberapa lah. So kena tulis maklumat ni dekat depan, slide yang depan sekali. Yang ketiga, nama dan alamat lengkap firma. Yang ni nanti akan di-update semula. Nak letak nama kolej ke apa, nanti dia akan update semula. Seterusnya, slide yang kedua, iaitu pengenalan. Perkara yang perlu diterangkan dalam bahagian ini adalah pengenalan latihan industri. Contoh dia, apakah itu LI? Untuk apa LI tu? So awak kena terangkan lah. Lepas tu tempoh latihan industri awak berapa lama? Kena tulis sekali dalam tempoh pengenalan tu. Dalam slide pengenalan. Lepas tu kepentingan LI kepada anda. Awak kena tulis dalam slide nombor 2 ni. Bahagian ini hanya satu slide saja sudah mencukupi untuk penerangan kepada LI. Tak perlu banyak-banyak untuk bahagian pengenalan ni, just satu slide je dah cukup. Yang penting awak ada isi-isi ni lah, apa itu LI, untuk apa LI, apa kepentingan LI, dan berapa lama tempoh LI. Seterusnya slide 3 dengan 4. Yang ini digalakkan untuk buat 2 slide, iaitu slide ketiga yang keempat.
latar belakang firma. Okay, latar belakang firma ni saya skip dulu lah. Okay, latar belakang firma tu sebab LI dekat GSTC kan. So korang kena bincangkan buat pasal background GSTC. Sebab LI korang dikira LI di GSTC. Okay, so semua ni dah dengar tadi. So maknanya dekat slide 3 dengan 4 ni masih ada nama penuh syarikat dan alamat. Maknanya nama college dengan alamat college lah. Seterusnya, kenapa memilih firma tersebut? Yang ini korang goreng je lah. Okay, struktur organisasi ni mungkin awak boleh letak organisasi akademik ya. Seterusnya, perkhidmatan kerja yang dijalankan. Okay, nanti awak boleh tanya lebih lanjut dekat ni lah. Dekat awak punya lecturer. Contohnya boleh tanya siapa yang bawa pengawasan Sir Taufik, boleh tanya Sir Taufik lah untuk lebih detail pasal college ni nak tulis macam mana. Siapa yang Sir Said, boleh tanya Sir Said. Dan seterusnya lah, kalau dengan Medan Akmal boleh tanya Medan Akmal Okay, lepas tu perkhidmatan kerja ni pun nanti boleh tanya dengan diorang apa nak kena tulis. Okay, yang penting elakkan penulisan yang panjang. Gunakan jadual atau point sahaja bagi menggantikan penulisan tersebut. Jangan buat bentuk karangan Nanti saya terangkan kenapa tak boleh buat dalam bentuk karangan atau ayat yang panjang-panjang. Okay, seterusnya slide kelima dan keenam, dia adalah mengenai ringkasan aktiviti LI. Berdasarkan latihan dan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk jadual mingguan, penerangan aktiviti hendaklah ringkas dan padat. Okay, untuk bahagian aktiviti LI ni, so awak buat dalam bentuk jadual buat dalam bentuk jadual. Contohnya minggu pertama, tarikh contoh minggu pertama, tarikh dia 4 sampai 8 Oktober contoh. Awak tulis itu minggu pertama 4 hingga 8 Oktober. Lepas tu sebelah dia, awak kena buat bentuk jadual lah. Buat 2 baris. Awak tulis yang sebelah sini tarikh dengan minggu pertama, tarikh. Lepas tu sebelah dia awak tulis apa yang awak lakukan pada minggu pertama tu. Yang maknanya bukan setiap hari. Maknanya awak ada buat kan awak punya report mingguan kan. So awak boleh copy paste je daripada situ. Awak buat dalam bentuk jadual dekat dalam slide Minggu pertama awak buat apa, minggu kedua buat apa dan seterusnya sampailah minggu yang terakhir. Okay, tidak perlu menyatakan perkara yang tiada kaitan dengan skop kerja seperti kemas pejabat, pos barang dan lain-lain. So yang berkaitan dengan projek je awak masukkan dekat dalam slide tu. Seterusnya slide nombor 7 hingga ke 12 adalah laporan teknikal. Nyatakan 1 atau 2 projek saja. So setiap orang dapat 1 projek je. So awak memang wajib kena tulis projek tersebut lah. Nama projek, lokasi dan tempoh masa. Yang ini sebenarnya secara teknikal ni awak boleh dapatkan lebih detail lah daripada pensyarah awak peralatan dan perisian, prosedur kerja daripada mula sampai akhir. Maknanya kena detail kena tulis. Awak kena tulis secara detail apa awak kerja yang awak buat daripada mula sampailah awak proses data semua tu lah. Kena tulis secara detail. Tapi detail tu bukan maksud awak kena buat karangan. Maksudnya awak boleh buat dalam bentuk carta aliran. Contohnya mula-mula buat apa, lepas tu buat anak panah, kedua buat apa, ketiga buat apa dan seterusnya sampai dah selesai buat report. Kalau ada gambar rajah ataupun plan ataupun apa-apa yang awak buat lah, lukisan ke, kena masukkan sekali ke dalam presentation, dalam slide presentation awak. So yang ini digalakkan buat minimal 5 slide Jangan terlalu sikit, jangan terlalu banyak 5 slide tu dah kira nice lah. Yang terakhir, bukan terakhir. Seterusnya yang ke-6, iaitu slide yang ke-13 adalah kesimpulan. Kesimpulan ni adalah rumusan kepada keseluruhan projek. Contoh permulaan ayat dia, secara kesimpulan dia ataupun kesimpulan yang diperolehi daripada latihan industri ini adalah, so awak boleh sambung lah. So maknanya awak kena buat rumusan daripada keseluruhan projek yang awak buat dalam tempoh 4 bulan ni. Seterusnya yang ke-7 adalah komen dan cadangan. Maknanya slide ke-14 tu komen, slide yang ke-15 tu adalah cadangan.
Okay, macam mana nak buat komen? Komen ni hendaklah berkaitan dengan LI. Contohnya, diberi peluang untuk menguruskan kerja-kerja yang sebenar. Ya, kiranya awak beri komen sikit, macam mana projek yang awak buat ni. Ya, projek yang awak buat selama 4 bulan ni, awak beri komen sikit. Adakah bagus, ya? Adakah bagus ataupun perlu ada yang perlu diimprovekan lagi? Okay, atau yang slide yang ke-15 adalah cadangan. Cadangan hendaklah yang positif dan membina bagi tujuan penambahbaikan pada masa akan datang. Ya, so awak kena bagi cadangan. Macam mana untuk tambah baik lagi supaya LI ni dapat lebih baguslah pada masa akan datang. Okay, ini adalah pembahagian markah untuk Viva nanti. Sesi soal jawab 15 markah, 15%. Pengetahuan 15%. Pengetahuan ni maksudnya awak tahu apa yang projek awak buat tu. Ya, jangan awak bila present tu just baca je tapi sebenarnya awak tak faham apa yang projek tu dibuat lah. Maknanya awak kena faham, sebab dalam sesi soal jawab ni lah yang akan dinilai pemahaman awak mengenai projek tersebut. Okay, seterusnya adalah isi kandungan pembentangan dan itu 10%. Pemakaian dan etika pun 10%. Maknanya pemakaian pun memainkan peranan yang penting ya. Masa hari presentation nanti pastikan pakai pakaian yang kemas, baju kemeja. Kalau ada bertali leher lagi bagus, dan rambut mestilah bersikat ya. Perempuan kalau pakai tudung mestilah kemas. Okay, so total 50%. So seterusnya saya akan terangkan bagaimana cara untuk menghasilkan slide yang baik. Tadi saya dah terangkan apa yang perlu ada dalam slide. Okay, seterusnya saya akan terangkan bagaimana nak hasilkan slide yang baik. Perkara yang perlu dielakkan. Yang pertama, elakkan daripada menggunakan background berwarna putih sahaja. Okay, nanti saya terangkan lebih lanjut kenapa. Yang kedua, jangan meletakkan imej animasi dalam presentation anda. Yang ketiga, elakkan daripada menggunakan bunyi-bunyi yang tidak berkenaan. Yang keempat, jangan tulis terlalu panjang. Yang kelima, elakkan daripada menggunakan saiz tulisan yang terlalu kecil. Seterusnya, jangan paparkan terlalu banyak isi sekaligus. Dan seterusnya, jangan gunakan terlalu banyak animation. Okay, so saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, elakkan daripada menggunakan background yang berwarna putih sahaja. Sebab memang background asal untuk PowerPoint adalah warna putih. Jadi awak janganlah guna warna putih tu je. Maknanya kena sekurangnya ada warna lah kat belakang. Contohnya macam saya buat slide warna biru ni. Nampak simple je tapi bukan putih lah. Yang penting bukan putih. Tidak membuat kerja pada saat akhir. Yang maknanya memang kalau guna putih je nampak macam kita ni buat sambil lewa lah. Ataupun memang kita ni buat saat akhir. Sebab kita just masukkan point-point je. Kita tak buat apa-apa pengubahsuaian dekat background dia. Ataupun tidak, dia juga sebab tidak kelihatan profesional. Kalau profesional, kalau awak tengok slide-slide yang profesional, selalunya dia ada background lah. Simple tapi nice. Kalau jaranglah kita tengok slide warna putih je. Melainkan kalau memang malas nak buat lah. Seterusnya, tidak mempunyai daya tarikan. Memang slide putih ni memang membosankan lah. Sebab dia just warna putih je. Tetapi elakkan guna latar belakang yang terlalu gelap atau terlalu terang. Janganlah guna background yang warna merah contohnya. Merah pekat. Sebab apa? Sebab nanti dia akan menyakitkan mata untuk kita baca slide. Jangan pula guna terlalu gelap. Guna background warna hitam. Kalau guna hitam susah juga nak baca. Kalau awak guna tulisan putih pun background hitam tak cantik lah. Nampak sangat awak punya slide tu suram je. So gunalah warna apa pun, kecuali jangan terlalu terang ataupun terlalu gelap. Maknanya awak kena pilih slide yang sesuai untuk sedap mata membaca. Jangan kalau bila tengok slide tu buatkan kita punya mata sakit sebab terlalu terang ataupun terlalu susah nak baca.
Seterusnya, jangan meletakkan imej animasi dalam presentation anda. Kenapa? Mengganggu konsentrasi penonton. Penonton tidak akan dapat menumpukan perhatian 100%. Kanak-kanak kecil sahaja yang suka. Okay, animasi ni contohnya awak letak gambar rama-rama tengah berterbangan ke. Memang boleh, PowerPoint memang boleh nak buat animasi. Letak orang berlari ke, letak kereta lalu ke. So, elakkan daripada buat benda begitu. Kalau awak nak guna animasi tulisan ke tak ada masalah. Kiranya tulisan tu bergerak ke. Tapi jangan letak animasi kartun-kartun lah. Animasi kartun ni dia akan mengganggu konsentrasi yang pertama. Yang kedua ni nanti dia buat panel tu ataupun penonton jadi tak fokus kepada presentation. Yang ketiga, kanak-kanak je yang suka benda tu. Kadang-kadang ada orang yang tak sukalah tengok benda-benda yang bergerak-gerak tu. So elakkan daripada letak animation. Animation ni maknanya objek kartun yang bergerak. Okay, seterusnya elakkan daripada menggunakan bunyi-bunyi yang tidak berkenaan. Contohnya dalam PowerPoint ni memang ada macam-macam bunyi nak boleh letak. Letak bunyi horn lah, letak bunyi tepuk tangan lah. So kalau tak ada berkenaan, bunyi tu tak perlu letak. Kenapa? Kerana dia kelihatan tidak profesional. Yang kedua, penonton akan rasa terganggu. Yang ketiga, tidak akan dapat menyampaikan message presentation dengan baik. Tak elok bukanlah tak sesuai lah untuk presentation. Ada bunyi-bunyi ni. Kalau awak nak just dalam kelas untuk buat presentation dalam kelas tak ada masalah. Tapi kalau untuk presentation project ni, kita kena profesional. Kita tak boleh ada bunyi-bunyi ni. Seterusnya, jangan tulis terlalu panjang. Tulis isi penting saja dan terangkan dengan lebih lanjut. Maknanya awak just tulis poin-poin penting je. Sama ada nak tulis dalam bentuk poin macam saya buat ni, ada bulat ni. Ataupun awak boleh buat dalam bentuk carta ali ke. Ataupun boleh buat dalam bentuk petak-petak ke. Yang penting awak tulis poin sahaja. Kenapa? Anda akan membaca apa yang ditulis pada skrin projector. Terutamanya kalau awak present secara depan. Kalau awak tulis panjang-panjang, contohnya kat slide tu ada penuh dengan penulisan, nanti awak akan sibuk pandang slide dan tak pandang panel. Sibuk pandang slide, tak pandang panel, last-last nanti membelakangkan panel. Tu kalau face to face lah. Tapi kalau online pun, elakkan daripada banyak ayat lah, sebab nanti awak akan sibuk membaca. Dia tak macam present lah. Dia ada beza orang yang present dengan yang baca ni. Kita just, sebenarnya slide ni adalah untuk ingatkan kita apa point yang kita nak cakap. Maknanya kita just tulis point-point penting je. Slide ni kita gunakan untuk ingatkan kita apa yang benda kita perlu cakap. Sebab kalau kita tak ada slide langsung pun, kita nanti takut terlupa point-point yang kita nak sampaikan. So dekat slide ni, kita just anggap slide ni macam untuk tulis point penting supaya kita tak lupa apa yang kita nak cakap. Penonton juga akan sibuk membaca. Selain daripada awak sibuk membaca, penonton pun ataupun panel akan sibuk membaca slide yang awak tulis tu. Jadi tak fokus. Selain daripada awak tak fokus, panel pun akan jadi tak fokus untuk dengar presentation awak. Orang pun akan sibuk membaca slide tersebut. Jadi presentation tu akan jadi bosan lah kalau presenter membaca, panel pun membaca. Jadi lama-lama presentation tu jadi bosan. Nanti bila bosan tu lah yang menyebabkan markah tu kurang lah. Seterusnya, elakkan daripada menggunakan saiz tulisan yang terlalu kecil. So saya cadangkan font guna saiz 28. Font guna saiz 28. Sebab tu jangan tulis banyak-banyak isi. Sebab nanti dia akan jadi masalah bila awak letak guna font 28, dia akan jadi terkeluar daripada slide. Ataupun awak akan buat banyak slide. So elakkan tulis panjang-panjang sebab kita nak guna font yang besar. Kalau font kecil nanti susah nak baca. Lagi-lagi bila share screen ni bukan nampak jelas sangat. So guna font yang saiz 28. Lepas tu font pilih Arial ataupun Times New Roman yang standard lah. Tak perlu pilih yang berangkai-rangkai. Guna font yang standard, sama ada guna Arial ataupun Times New Roman. Seterusnya, jangan paparkan terlalu banyak isi sekaligus. Maksud dia kat sini,
masa awak present tu, pastikan awak guna slideshow ya. Macam saya tak guna slideshow ni. Ya, awak kena present guna slideshow. Contohnya macam ni lah. Okay. Okay, maksudnya macam ni. Dia keluar tajuk je dulu. Jangan paparkan terlalu banyak isi sekaligus. So, bila kita tekan, barulah dia keluar point yang lain. Anda akan sibuk membaca. Nampak tak slide saya ni? Nampak Sir. Dia keluar Nampak. satu-satu. Dia keluar satu-satu ke keluar semua? Satu-satu. Maknanya masa awak present nanti, pastikan awak buat macam ni. Jangan awak dah keluarkan sekali semua point. Nanti sama jugalah yang berlaku. Nanti panel ataupun penonton akan sibuk membaca point awak tu. Dia tak dengar, tak fokus apa yang awak cakap. So, pastikan awak keluarkan point satu persatu. Point seterusnya, penonton mudah rasa penat kerana fikir terlalu banyak perkara yang perlu mereka dengar. Bila awak dah keluarkan banyak sangat point, nanti dia akan memberi psikologi lah dekat panel. Nanti panel akan ingat banyaknya benda yang orang ni nak cakap kan. So, bila keluar satu-satu ni, panel akan tak rasa banyak. Dia akan rasa seronok nak dengar awak punya presentation tersebut lah. Okay, gunakan custom animation. Maknanya awak boleh pilih sendiri Macam saya bergerakkan daripada tulisan tu daripada bawah ke atas. Awak pun boleh pilih daripada tepi ke kanan ke ataupun atas ke bawah. Tapi pastikan awak pilih dia punya animation tu yang samalah. Kalau daripada bawah, semua daripada bawah. Jangan first daripada bawah, second daripada atas, third daripada kanan, keempat daripada kiri. So nanti jadi kelang kabut. So kalau pastikan satu slide tu, satu page ni ada satu animation je. Mungkin page berikutnya animation lain pula. Okay. Perkara yang perlu dielakkan So, saya dah terangkan. Ada banyak perkara yang perlu dielakkan tadi. Sekarang ni apa perkara yang perlu awak pelajari untuk buat slide ni. Sebab ada yang alhamdulillah ramai yang pandai. Mungkin ada yang pandai guna slide, yang dah master cara guna slide, cara nak buat slideshow ni. Tapi mungkin ada yang kurang tahu. Kadang-kadang nak masukkan gambar pun ada yang tak tahu, tapi tak apa, saya boleh ajar sikit lah. Saya pun tak mahir sangat. Yang pertama, perkara yang perlu kita belajar adalah penggunaan master slide. Siapa pernah guna master slide ni? Pernah tak siapa guna master slide? Tak ada. Master slide saya nak ajar master slide sekejap. Ini adalah contoh slide kosong lah. Ini adalah contoh slide kosong. So, saya akan tunjuk sikit bagaimana cara nak guna master slide. So, nak guna master slide, awak boleh tekan dekat view. Tekan view ni. Atasnya ada tab. So, pilih view. Nanti kat sini ada master slide. Slide master. So, awak tekan slide master ni. So apa tujuan slide master ni? Slide master ni awak boleh custom untuk awak punya slide lah. Ini dia punya main. Dia punya main untuk slide lah. Maknanya kalau awak edit dekat main ni, dia akan bertukar dekat semua slide yang berada dekat bahagian bawah ni. Slide bawah ni ada banyak lah. Ini contoh dia. Ini adalah slide yang mengandungi tajuk dan konten dia. Ini dia punya tajuk atas ni, bawah ni adalah konten. Mungkin awak nak slide yang tak ada tajuk, nak ada konten je. So, awak boleh buat sendiri. Contohnya, slide ni slide kosong. Slide kosong ni, terpulanglah awak nak guna untuk apa. Kalau awak tak nak kosong kan, contohnya awak nak letak konten saja. So, awak boleh copy paste. Awak ambil konten ni, awak boleh letak dekat slide kosong ni. Maksudnya untuk slide yang ini, awak boleh pilih untuk konten saja. Dia ada isi je. Maknanya dia tak ada tajuk. Ataupun slide yang untuk letak gambar.
Contohnya ni untuk letak gambar. Letak gambar, lepas tu awak boleh terangkan kat sini apa dia, gambar ni mengenai apa. So awak boleh custom sendirilah macam mana yang awak suka. Okay, itu adalah segi cara nak custom yang tadi tu lah. So kalau nak custom background macam mana pula? Okay, untuk custom background awak pergi dekat master slide yang atas sekali. Pergi master slide atas sekali. So first, sebelum awak custom background, awak boleh pilih untuk masukkan, contohnya nak masukkan kat footer dengan apa, nombor slide. So awak boleh tekan kat insert. Okay, kat sini ada slide number. Okay, sama ada awak nak masukkan tarikh pun boleh dekat slide awak. Kalau tak nak masukkan tarikh tak apa, boleh masukkan slide number. Okay, lepas tu masukkan footer. Okay, footer ni awak nak tulis apa? Contohnya nak tulis kod untuk subjek ni. Apa, CIG berapa tadi? Apa nama course code dia tadi? Okay, apa course code tadi? Akmal Azri. Ya. Apa course code awak untuk subjek ni? Sekejap. Tak ingat. Siapa ingat? DIG berapa? DIG 4013. DIG 4013 ya? Okay, so awak boleh tulis DIG 4013. Okay, contohlah. Okay, so apply to all. So nanti dia akan keluar dekat bawah ni, dekat setiap slide dia akan keluar nama subjek, course subjek ni dengan dia punya bilangan slide, nombor slide. Okay, kalau nak masukkan tarikh pun boleh masukkan tadi, tekan kat insert tadi lah, dekat date and time ni, boleh masukkan tarikh. Okay, ataupun awak nak tulis, tak nak tulis course code je, nak tulis nama subjek sekali, so awak boleh tulis sini, latihan industri, contoh dia. Latihan industri. Okay, apply to all. So nanti dia akan keluar dekat setiap slide kat bahagian bawah ni. Tak semesti bahagian bawah. Contohnya kalau awak nak gerakkan ni ke tempat lain pun tak ada masalah. Nak gerakkan kat bahagian atas ke, bahagian tepi sini ke. So, pulang lah, nanti dia akan automatic ikut dekat semua slide. So awak boleh custom sendiri. Okay, selain daripada tu, awak nak customkan font. Contohnya, awak nak dekat setiap slide awak, bila ada tajuk ni, dia nak berada kat tengah. Ni kat tepi. So kalau nak letak dia kat tengah, pergi dekat home, so tekan tengah ni. So nanti dia dah automatic tajuk tu akan berada kat tengah. Contohnya, okay, untuk konten ni saya dah cakap tadi, dia punya font mestilah saiz 28. So awak setting dah siap, saiz 28. So nanti awak tak perlu setting lagi dah. Setiap slide tak adalah awak nak kena setting 28. So bila awak dah setting siap macam ni, awak tinggal tulis je nanti, dia akan automatic jadi saiz 28. Okay, itu daripada segi basic dia lah, mengenai macam mana nak letak footer, nak letak nombor slide, ataupun nak setting. Okay, nak setting tulisan pun boleh, awak highlight kat sini, lepas tu pilih tulisan, contohnya font Arial. Okay, so pilih Arial. Okay, tajuk ni pun contohnya awak nak guna font lain, contoh dia font apa, Calibri ni okey juga lah. Calibri saiz berapa, 44, okey. So bila dah setting semua macam ni, bolehlah awak masukkan background pula. Background awak pergi dekat mana-mana bahagian slide ni, kat bahagian tepi ni ke, sebelah sini ke. So awak right click, dia akan keluar format background. So pilih format background. Okay, kat format background ni awak boleh pilih lah sama ada nak solid fill ataupun gradient fill. Solid fill, awak boleh pilih warna, contohnya nak warna biru. Ni solid fill lah. Ni gelap sangat warna ni, pilih warna cerah sikit. Okay, ni contoh kalau nak warna dia solid lah. Okay, kalau tak pun awak nak guna gradient ni awak dapat tulis, dapat gunakan banyak color lah dekat background ni. Contohnya ni putih biru. Contohnya tak nak putih biru, nak guna warna lain. Saya letak warna apa dekat sini ada 3 tone warna. Nak 4 pun boleh. Kalau nak letak warna lain, dia jadi macam tu lah. So saya suka guna 2 tone warna je.
So contohnya nak guna warna okey, terpulang lah. Okey, lepas tu bila dah pilih warna ni contoh. Awak boleh buat lagi cantik daripada ni. Okey, so bila dah letak warna, contohnya nak letak logo GSTC pula. Okey, macam mana letak logo GSTC? Saya ada logo GSTC ke tak eh? Sekejap. Okey, contohlah. Ini logo GSTC. So, nak letak logo ni kat mana? Okey, contohnya nak letak kat bawah sini. Contoh. Okey, logo letak bawah sini. Okey, contohnya nak bagi kemas lagi. Nak letak, contohnya nak letak bentuk. Nak letak shape. Okey, nak letak shape bentuk macam ni. Contoh. Okay. So, logo ni boleh buat pergi depan. Ya, bring to front. So, ni boleh letak kat belakang. Okay. Kalau tak nak warna biru, boleh tukar warna lain. Contohnya nak tukar warna, right click lah. Okay, boleh pilih warna apa yang kita nak. Okay, contohnya warna putih pun, pulang lah. Okay, okay, yang ni pun tadi awak punya, ni dekat belakang ni. Dia punya footer kat belakang, so boleh bring to front juga. Okay, bring to front. Nombor ni pun boleh buat pergi depan. Okay, dah bring to front, letak balik ni kat bahagian bawah. Okay, ni contoh. Okay, so kalau ada nak tambah apa lagi, boleh tambah lagi. Ya, nak tambah bentuk lain, pergi kat insert, ada macam-macam bentuk shape awak boleh masukkan lah. Ya, contohnya nak masukkan bentuk, banyak bentuk ya, awak boleh pilih lah. Yang 4 segi, nak letak bahagian atas pula. Ya, saya boleh letak bahagian atas, tak ada masalah. Ya, ataupun nak letak separuh juga. Ya, terpulang lah mana yang awak rasa boleh jadi cantik lah. Okay, so bila awak dah siap setting, awak boleh close master view. Okay, bila dah close, so awak boleh pilih lah. Contohnya, okay, ni slide ni untuk slide depan sekali. So awak tulis dah nama logo JSTC tadi. Masih ada logo JSTC. Lepas tu awak punya maklumat. Contohnya nama saya. Okay, lepas tu nombor matrik ke, nombor IC ke. Tulis kat depan ni. Okay, lepas tu new slide. Untuk slide kedua contohnya awak nak pilih yang ada title dengan content. Okay, so boleh pilih yang ni. So dia dah automatic dah. Okay, macam saya setting tadi dia kat tengah. So dah automatic tulisan ni kat tengah-tengah dah. Okay, ni tadi slide kedua adalah pengenalan. Okay, lepas tu boleh terus tulis apa dia pengenalan. LI adalah apa dan seterusnya. Okay, so tulisan ni font ni dah automatic, size dia 28 sebab saya dah setting 28. So tak perlu nanti lepas ni nak kena setting setiap slide, kena check balik. So tak perlu check lah sebab dia dah automatic size 28. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak mengenai master slide ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Syukri? Ahmad Tak Syukri? ada. Tak ada? Tak ada. Yang lain tak ada juga Tak ada sir, okey sir. Okay, kalau okey saya teruskan. Okay, so tadi saya dah tunjuk cara guna master slide. Okay, seterusnya cara nak masukkan gambar ataupun video. So awak boleh pilih dekat insert ya. Pilih insert.
Kalau nak gambar situ ada picture, boleh tekan picture tu. Ataupun nak video ada kat ujung ni. Dan audio pun ada kat ujung ni. Nak masukkan video dengan audio pun digalakkan. Okay. Seterusnya adalah cara guna slide transition. So, slide pun kalau awak nak guna slide yang transition, nak guna slide transition pun boleh. Maksudnya, slide tu dia masuk, bila bertukar slide, cara dia masuk slide yang kedua tu, slide seterusnya macam mana. Sama ada slide tu nak datang daripada kanan ke kiri ke terpulang, boleh juga ya. Slide transition boleh digunakan. Animation gambar-gambar kartun yang tak boleh digunakan. Okay. Slide transition tu awak boleh pilih daripada transition tu lah. Dekat PowerPoint ni, dekat atas ni ada tulis transition. So, awak klik je transition tu. So, awak boleh pilih daripada yang dah disediakan. Transition apa yang awak nak gunakan. Okay, gunakan animation. Okay, animation ni adalah untuk animation tulisan lah. Ya, macam saya buat tadi. Tulisan tu keluar satu persatu. Okay, bukan animation kartun. Ya, animation tulisan tu. So, awak boleh pilih tekan animation kat atas ni. Okay, lepas tu boleh pilih animation macam mana yang awak nak gunakan untuk setiap tulisan tu. Okay. Seterusnya guna slideshow. Okay, masa presentation pastikan awak guna slideshow. Macam sekarang ni saya tak guna slideshow ni. Nak tekan slideshow, tekan kat bahagian bawah ni. Dia akan keluar slideshow. Ataupun dekat atas tu pun ada rasanya slideshow. Tu ada slideshow ni. Ya, tadi pun ada slideshow. Okay, from beginning ke, from current slide ke. Okay. Ataupun tekan je kat bawah ni, dia akan keluar slideshow. Macam ni tengok ya. Gambar ni dia keluar daripada bawah ke atas. So, awak boleh guna animation macam tu. Okay, so, tu sahajalah yang saya nak terangkan untuk hari ni. So, ada apa-apa nak tanya tak?